Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Dan salam Malaysia Madani. Untuk hari ini, terimalah pembentangan kami berempat mengenai Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Pengenalan perlembagaan iaitu asas bagi sistem pemerintahan dan kehidupan yang berbelang bangsa di negara ini. Ia berperanan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban yang membentuk identiti negara dan rakyat Malaysia. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa peristiwa sejarah Malaysia. Definisi perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi sesebuah pemerintahan dan pentadbiran negara. Perlembagaan amat penting bagi menentukan bidang kuasa pemerintahan, membentuk sesebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip, iaitu prinsip kedaulatan parlimen dan prinsip undang-undang. Akta Universiti dan Kolej Universiti atau dikenali sebagai AUKU yang diperkenalkan oleh Allahyarham Datuk Hussein Onn pada tarikh 17 Mac 1971 yang juga merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. AUKU juga digubal untuk menyediakan asas undang-undang. Akta ini terpakai untuk 18 buah universiti kecuali UiTM yang menggunakan Akta UiTM dan UIA yang menggunakan Perlembagaan UIA. Pada itu juga, AUKU menjadi halangan kepada mahasiswa-mahasiswi dan ahli akademik dalam menyuarakan pendapat secara bebas yang bertepatan dengan artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Penyataan masalah yang dapat kami simpulkan dari kajian kami ini adalah yang pertama, kebebasan mahasiswa dalam menguruskan aktiviti dan kegiatan politik di luar kampus. Yang kedua, sebahagian pemimpin dan aktivis dalam kalangan mahasiswa mendesak AUKU untuk dimansuhkan. Yang ketiga, kebebasan mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka secara lebih efisien. Dan yang keempat, masih relevankah AUKU terhadap mahasiswa? Seterusnya adalah objektif kajian kami. Yang pertama adalah mengenal pasti elemen-elemen yang telah terkandung berkaitan dengan AUKU. Yang kedua, menganalisis tahap kefahaman mahasiswa UiTM Kedah terhadap AUKU. Yang ketiga, merumus cadangan penambahbaikan terhadap AUKU. Bersama pula kita dengan sorotan karya iaitu kajian literatur mengenai Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU 1971, Akta 50 yang merupakan satu akta yang digubah oleh Kerajaan Malaysia yang diperkenalkan oleh Raja pada 27 April 1971. Dalam membicarakan topik AUKU ini, berbagai rujukan telah dilakukan melalui kajian-kajian lepas bagi menghasilkan kajian ini. Satu contoh kajian yang telah saya pilih iaitu daripada Nurani Ahmad 2001, Kementerian Pengajian Tinggi KPT giat melaksanakan libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk pelajar dalam usaha menambah baik Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU 1971 bagi membolehkannya relevan dengan perkembangan semasa. Satu jawatan kuasa kerja penambahbaikan AUKU telah ditubuhkan untuk meneliti secara menyeluruh penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Pindaan AUKU terdahulu.
dianggap pindaan yang signifikan terhadap kebebasan pelajar untuk berpolitik sama ada di dalam atau di luar kampus. Contoh yang kedua daripada Sabri Muhammad Syarif 2023 berkata, jika AUKU dimasukkan, sedikit sebanyak akan menjejaskan tadbir urus universiti awam, terutama ketika peralihan akta jika berlaku. Jika akta ini dimasukkan, tindakan lanjut perlu diberi perhatian kerana terdapat beberapa akta lain berkaitan berkuat kuasa seperti Akta Institusi 1996, Akta 550, Akta Badan-Badan Berkanun, Tata-Tata Tertib Sercas 2000, Akta 605 dengan diikuti dengan akta lain diselia di bawah kementerian atau agensi lain. Contoh kajian yang ketiga iaitu daripada Fuad Sa'dan 2023 mengatakan hampir semua IPTA kini aku dan mematuhi pesanan Menteri Pengajian Tinggi untuk memberikan lebih ruang kebebasan kepada mahasiswa untuk menjadikan minda mahasiswa lebih kreatif dan kritis. AUKU bukan hanya mengenai mahasiswa tetapi merangkumi aspek lain termasuklah pentadbiran universiti dan cara pengurusan hal ehwal kewangan universiti. Baik, kita beralih pula kepada metodologi kajian. Pertama sekali, kajian yang kami lakukan ini adalah berbentuk soal selidik ataupun tinjauan yang di mana ia berdasarkan kepada rujukan yang semestinya berkaitan dengan AUKU. Bagi mengetahui sama ada elemen-elemen terpenting dalam AUKU ini perlu dikekalkan ataupun dimansuhkan. Maka dengan itu, kami telah menggunakan borang soal selidik melalui pautan Google Form dan juga sedikit sebanyak rujukan internet sebagai instrumen kajian bagi tugasan kali ini. Soal selidik ataupun Google Form kami sediakan berdasarkan kepada objektif-objektif kajian yang telah pun kami buat. Dan setiap soalan yang dikemukakan kepada responden adalah berkaitan dengan AUKU. Proses pengedaran Google Form ini hanyalah melalui aplikasi WhatsApp dan juga Telegram kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 25 tahun dan ke atas. Dan Alhamdulillah, kami telah dapat mengumpul data sebanyak 30 daripada responden kami. Secara sukarela ya, bukan paksaan. Dan pemilihan responden kami hadkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang masih menuntut ilmu di UiTM Cawangan Kedah. Jom simak kalian semua menyelesaikan pula bahagian dapatan dan juga perbincangan kami. Dapatan yang kami peroleh daripada para responden terhadap soalan yang telah pun diajukan di pautan Google Form. Melalui soalan pertama kami iaitu, adakah para responden kami ini pernah mendengar tentang AUKU? Hasilnya, 8 orang daripada jumlah responden kami pernah mendengar mengenai AUKU. Dan majoritinya daripada mereka iaitu selama 22 orang menjawab mereka tidak pernah mendengar mengenai AUKU ini. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ini kurang terdedah dengan akta-akta yang telah pun diperkenalkan khususnya untuk para pelajar, mahasiswa-mahasiswi di sesuatu institut pengajian tinggi. Kita beralih pula kepada persoalan, adakah mereka ini pernah terfikir untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang AUKU? Mana tahu sekadar mendengar di sosial media atau terbaca secara ringkas sahaja. Makanya akan timbul perasaan ingin tahu dengan lebih mendalam. Hasil yang kami perolehi, majoriti daripada mereka iaitu seramai 23 orang responden pernah terlintas untuk tahu lebih mendalam dan bakinya seramai 7 orang tidak pernah terfikir untuk ambil tahu tentang AUKU. Mungkin bagi mereka, kerana AUKU ini tidak masuk dalam peperiksaan, makanya tiada sifat ingin tahu terhadap pengetahuan am. Bagi mencapai objektif kajian yang pertama iaitu menganalisis elemen-elemen yang berkaitan dengan AUKU, kami telah bertanyakan soalan bagi mengetahui pendapat responden mengenai elemen-elemen penting yang berkaitan dengan akta ini. Justru itu, kami mendapat keputusan bahawa seramai 21 orang responden iaitu 70% berpendapat bahawa elemen AUKU yang penting ialah elemen kebebasan bersuara.
Elemen ini sangat penting kerana AUKU seringkali disalah faham apabila sering dikaitkan dengan isu kebebasan pelajar. Ramai yang menganggap bahawa dengan adanya AUKU, pelajar langsung tidak boleh bersuara. Persepsi yang kurang tepat ini juga mempengaruhi pemikiran kelompok anak muda di universiti untuk menolak AUKU. Selebihnya, seramai 13 orang responden iaitu sebanyak 43.3% daripada keseluruhan responden menganggap bahawa elemen AUKU yang penting ialah elemen yang menggabungkan antara badan-badan organisasi pelajar di Malaysia. Akhir sekali, seramai 7 orang pelajar iaitu sebanyak 23.3% daripada jumlah keseluruhan responden berpendapat bahawa elemen penting AUKU ialah elemen pelajar pro pembangkang. Bagi mencapai objektif kajian yang kedua, kami telah bertanyakan kepada responden tentang tahap kefahaman mereka mengenai AUKU. Kami telah meminta responden untuk memilih tahap kefahaman mereka dari skala 1 hingga 5. Sebanyak 33.3% iaitu 10 orang responden memiliki tahap kefahaman pada skala 1. Seterusnya, 26.7% iaitu 8 orang responden memiliki tahap kefahaman pada skala 2. Diikuti dengan 33.3% iaitu seramai 10 orang memiliki tahap kefahaman pada skala 3. Dan akhir sekali 6.7% iaitu seramai 2 orang memiliki tahap kefahaman pada skala 4. Tiada responden yang memiliki tahap kefahaman dengan skala 5. Dengan ini, jelaslah bahawa rata-rata pelajar kebanyakannya memiliki tahap kefahaman yang sederhana mengenai isu AUKU dan masih agak ramai yang memiliki tahap kefahaman yang rendah. Oleh itu, kesedaran mengenai AUKU perlulah lebih banyak dititik beratkan memandangkan akta ini lebih relevan, bak kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setujukah mereka jika AUKU ini dimangsakan? Adalah persoalan terakhir kami buat para responden. Daripada hasilnya, kami dapati bahawa seramai 21 orang responden kami menjawab sangat tidak setuju jika AUKU ini dimangsakan. Mungkin mereka ini daripada kalangan yang terbuka mindanya. Jadi mereka masih memerlukan akta seperti ini untuk diberi peluang menjaga hak mereka sebagai pelajar. Dan selebihnya, ada yang menjawab tidak setuju, sekadar bersetuju, dan didapati seorang daripada mereka menjawab sangat setuju jika AUKU ini dimangsakan. Mungkin juga terlintas di fikirannya bahawa akta lain juga boleh menjaga hak asasi sebagai pelajar selain daripada AUKU ini. Terdapat beberapa cadangan telah diutarakan untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap AUKU, iaitu seramai 15 orang daripada jumlah responden telah berpandangan bahawa AUKU perlu menjadikan suara pelajar dapat didengari. Manakala 11 orang responden berpendapat bahawa AUKU perlu menjadikan universiti di antara tempat yang melahirkan kepimpinan bukan sebagai gudang ilmu semata-mata. Dan seramai 4 orang daripada jumlah responden berpandangan bahawa AUKU perlu memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam bidang politik. Kesimpulannya, Undang-Undang AUKU memberi sumbangan besar dalam mengurus dan mentadbir universiti awam. Walaupun terdapat beberapa bahagian yang menyekat apa yang boleh dicapai oleh para pelajar, tetapi bahagian tersebut telah diubah untuk membolehkan pelajar menunjukkan bakat mereka. Perubahan ini harus dipertimbangkan dalam perspektif yang lebih besar. Lebih banyak kebebasan untuk pelajar adalah penting, tetapi ia lebih daripada sekadar membenarkan mereka melakukan apa yang mereka mahu. Universiti juga berhasrat untuk membantu pelajar menjadi warga negara yang berjaya pada masa hadapan. Dengan bantuan Undang-Undang AUKU ini, mahasiswa akan diberi lebih kebebasan di samping menimba ilmu yang berharga dan berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik. Oleh itu, semua pihak perlu menyokong proses pindahan AUKU bagi memastikan akta ini terus relevan untuk kebaikan dan manfaat mahasiswa sekaligus mencapai matlamat pendidikan. Salam, kata ada ayat kat atas. AUKU.
Walaupun terdapat beberapa bahagian, lebih banyak kebebasan untuk kanak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada. Kesimpulannya, undang-undang Tak ini masih relevan. Mana skrip? What? Dah start. Perlembagaan sebagai tapak integrasi dan ruhana etika dan peradaban Malaysia merupakan bab 6 daripada subjek CTU 152. Kemudian bagi perlembagaan contoh kajian yang kedua daripada Azhabi Muhammad Syarif 2023 berkata jika aku dimasuki. Contoh yang kedua daripada Azhabi Muhammad Syarif 2023 berkata jika usaha dimana. All right. Так, ну ладно.